Selamat datang ke channel Wacana Ilmu Cikgu Asna Ismail. Assalamualaikum dan selamat sejahtera para pelajar. Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Berburu ke padang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Jadi bagaimana para pelajar semua? Dah bersedia nak belajar bersama dengan cikgu? Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah, pada hari ini cikgu ingin berkongsi satu lagi tajuk yang sangat penting dalam aspek bahasa, iaitu cakap ajuk dan juga cakap pindah. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan cakap ajuk? Cakap ajuk ialah percakapan yang ditulis semula tanpa mengubah maksud asalnya. Maksudnya di sini, cakap ajuk merupakan percakapan ataupun dialog antara individu pada individu yang lain dan kita pindahkannya dalam bentuk tulisan. Jadi untuk cakap ajuk ini kita akan bubuh tanda pembuka dan penutup kata. Jadi ayat contohnya, saya suka membaca buku novel, kata Darwis kepada Haikal. Yang kedua, tolong tutup pintu itu, kata ibu kepada adik. Bagaimana pula dengan cakap pindah? Apakah yang dimaksudkan dengan cakap pindah? Cakap pindah ialah perbualan seseorang yang ditulis semula menjadi ayat penerang tanpa mengubah maksud asalnya. Jadi untuk ayat cakap pindah ni tidak menggunakan tanda pembuka kata dan tanda penutup kata di awal dan di akhir ayatnya. Contohnya, pemuda itu memberitahu wartawan bahawa dialah yang telah menyaksikan kemalangan ngeri tersebut. Baiklah, di sini cikgu ingin kongsikan panduan mudah menulis ayat cakap pindah ataupun tips mudah menulis ayat cakap pindah. Yang pertama, cakap pindah bermula dengan penutur seperti adik, abang, ibu ataupun nama orang, Cik Gani ataupun Cik Jalil dan sebagainya. Kemudian diikuti oleh kata kerja seperti bertanya, menjemput, melarang, memuji, memberitahu, menyatakan, memaklumkan, dan kemudian diikuti oleh pendengar, iaitu siapa yang mendengar ujaran tersebut, diikuti oleh maklumat dalam ayat cakap ajuk tersebut. Yang kedua, kata hubung bahawa dan tentang digunakan dan biasanya ditulis selepas pendengar, iaitu dia mengikut kesesuaian ayat, biasanya bagi ayat penyata dan ayat tanya. Jadi cikgu ringkaskan di sini, tips mudahnya untuk cakap pindah ialah penutur, kata kerja, diikuti dengan pendengar, diikuti dengan perkataan bahawa ataupun tentang dan diikuti oleh maklumat. Yang ketiga, pelajar perlu melakukan perubahan perkataan. Antaranya, saya kita tukar kepada dia, nama pendengar ataupun nama penutur. Kemudian kami tukar kepada mereka. Di sini kita tukar kepada di situ dan ataupun di sana. Kamu, dia, begini tukar kepada begitu. Kini tukar kepada ketika itu. Dan ini kita tukar kepada itu. Nanti untuk cakap pindah pun sama jugalah akan berlaku perubahan. Dan yang keempat, kata tanya perlu ditukar kepada fungsinya lah. Kita tidak boleh terus kepada perkataan tanya. Kita kena tukar kepada fungsinya. Sebagai contoh, mengapa? Jadi kita ingin tahu punca ataupun sebab. Bagaimana? Kita nak tahu tentang keadaan ataupun cara. Berapa? Selalunya kita ingin tahu jumlah ataupun harga. Bila? Kita akan bertanya tentang masa dan juga di mana kita akan bertanya tentang tempat. Jadi pelajar kena ingatlah tips ataupun panduan mudah untuk menulis cakap pindah ini. Yang kelima, kata kerja biasanya berdasarkan jenis ayat lah. Jadi pelajar kena mengetahuilah jenis-jenis ayat. Sebagai contohnya, ayat penyata, kata kerjanya berkata, memberitahu, menjelaskan, menceritakan, memaklumkan dan sebagainya lah mengikut situasi dalam ayat tersebut.
Yang kedua ialah ayat silaan seperti mempersilakan, menjemput, mengundang, mengajak ataupun yang menggunakan kata penegas selah seperti duduklah, naiklah dan makanlah. Kemudian ayat suruhan, contoh kata kerjanya menyuruh, memerintahkan, mengarahkan. Dan yang seterusnya ayat permintaan seperti meminta, menggesa dan juga merayu. Dan ayat tanya, bertanya, menanyakan, ingin kepastian dan ingin tahu. Jadi yang seterusnya ayat larangan, contohnya melarang, mencegah, menghalang, tidak membenarkan atau tidak mengizinkan. Dan seterusnya kata kerja yang berdasarkan ayat seruan lah. Jadi ayat seruan ni pelajar perlu mengetahui fungsi kata seruan tersebut lah. Okay, contohnya jadi itu untuk menyatakan perasaan keheranan ataupun terkejut. Amboi, ni selalunya untuk memuji lah. Okay, memuji. Wah, okay, menyatakan pujian ataupun kekaguman. Cis, selalunya untuk marah. Aduh, ini untuk mengadu atau berasa kesakitan. Syabas, perasaan puas, gembira, bangga ataupun mengucapkan tahniah. Perasaan tidak setuju atau menolak sesuatu. Wahai, untuk mengingatkan atau menasihatkan. Kemudian hai, ini untuk menegur ataupun untuk menarik perhatian seseorang lah. Kemudian oh begitu, ini untuk mengiyakan. Dan aduhai untuk berasa kecewa, okay? Ataupun berasa nasib malang lah. Baiklah, untuk meningkatkan lagi pemahaman pelajar tentang ayat cakap pindah ini, marilah kita sama-sama melihat contoh yang telah cikgu sediakan ini. Jadi pelajar kena ingatlah, panduan mudahnya ialah penutur cikgu warna merah, kata kerja warna biru tua, pendengar warna biru muda, bahawa dan atau tentang ni mengikut kesesuaian ayat dan juga maklumat. Jadi untuk ayat yang pertama, contoh ayat cakap ajuk. Jangan biarkan adik-adik kamu bermain di tepi longkang ini, kata ayah kepada Munira. Jadi untuk ayat contoh cakap pindahnya, ayah ialah penutur, berpesan, kata kerja ataupun berkata pun boleh, kepada Munira, pendengar, agar jangan atau tidak membiarkan adik-adiknya bermain di tepi longkang itu. Jadi ini ialah maklumat yang terdapat di dalam ayat cakap ajuk tersebut. Contoh yang kedua, cikgu, sayalah yang telah menyusun buku-buku yang berterabur di atas meja itu, kata Amin kepada cikgu Salmi. Jadi untuk ayat cakap pindahnya, Amin, Amin memberitahu kepada cikgu Salmi, pendengar, bahawa dialah yang telah menyusun buku-buku yang berterabur di atas meja ini. Jadi kalau kamu lihat perkataan itu kita sudah tukar kepada ini. Untuk contoh yang ketiga, amboi, sungguh cantik pemandangan gunung yang kamu lukis ini, kata Cikgu Osman kepada Logis. Jadi ini ialah ayat seruan kan. Jadi kalau amboi tadi cikgu dah beritahu untuk memuji. Jadi Cikgu Osman memuji Logis dengan mengatakan bahawa pemandangan gunung yang dilukisnya itu sungguh cantik. Jadi itu ini ya, jadi sudah tukar. Contoh yang keempat, contoh ayat cakap ajuk. Bila kamu bertolak dari Kuala Lumpur? Tanya ayah kepada kakak. Jadi cikgu dah beritahu tadi kalau bila kita tak boleh terus tulis perkataan tanya kan, kita kena tukar kepada fungsinya. Jadi kalau fungsi bila ni adalah untuk mengetahui tentang masa. Jadi ayah bertanya kepada kakak tentang masa. Masa dia bertolak dari Kuala Lumpur. Baiklah, untuk latihan pengukuran seterusnya, cikgu menyediakan 4 ayat cakap ajuk. Jadi pelajar boleh bersama-sama dengan cikgu, kita cuba tukar ayat cakap ajuk ini kepada ayat cakap pindah. Jadi yang pertama, saya muncul sebagai Johan dalam pertandingan nyanyian di sekolah, kata adik kepada ayah.
Jadi cuba pelajar tukarkan ayat cakap ajuk ini mengikut formula ataupun tips mudah yang telah cikgu sediakan. Untuk penutur, kata kerja, pendengar, diikuti dengan bahawa atau tentang ni mengikut kesesuaian ayat dan juga maklumat. Okey, betul, bagus ya. Adik memberitahu ayah bahawa dia muncul sebagai Johan dalam pertandingan nyanyian di sekolah. Okay, yang kedua, mengapa kamu tersenyum sendirian? Tanya Borhan kepada Aliza. Jadi ini ialah ayat tanya. Cuba pelajar ingat semula kalau ayat tanya kena tukar macam mana. Okey, betul. Borhan bertanya kepada Aliza tentang sebab dia tersenyum sendirian. Okey, mengapa tadi kan? Nak tahu tentang sebab kan? Okey, baiklah yang ketiga. Silalah masuk ke dalam rumah saya ini, kata kakak Fatin kepada kawannya. Silalah di sini adalah ayat silaan. Bagus. Kakak Fatin mempersilakan kawannya masuk ke dalam rumahnya itu. Ya. Seterusnya, hai, apa khabar kamu Badrul? Kata Tisha. Okay, hai tadi apa fungsi kalau dalam ayat seruan tadi? Okey, bagus. Tisha menegur Badrul sambil bertanyakan kabarnya. Jadi cikgu harap pelajar sudah boleh fahamlah bagaimana cara untuk menukar cakap ajuk kepada cakap pindah. Baiklah, sekarang marilah kita lihat bagaimana untuk menulis cakap ajuk. Jadi cikgu telah sediakan panduan mudah menulis ayat cakap ajuk. Yang pertama, cakap ajuk bermula dengan maklumat yang disampaikan kepada penutur. Maklumat ini ditulis dalam tanda petik pembuka dan penutup kata. Ini contoh ya. Pembuka dan penutup kata. Kemudian selepas itu diikuti oleh kata kerja. Kita lihat dengan warna biru. Tanpa imbuhan. Biasanya kita gunakan perkataan kata dan juga tanya. Diikuti oleh penutur dan kepada pendengar. Sebagai contoh, kata Johan kepada Wan Kalsum. Jadi secara ringkasnya untuk cakap ajuk panduan mudahnya ialah maklumat diikuti dengan kata kerja, diikuti dengan penutur dan diikuti kepada pendengar. Yang kedua, seperti ayat cakap pindah tadi, kita akan melakukan beberapa perubahan lah. Contohnya kami, mereka, di sini, di situ, di sana. Kamu, dia, begitu, begini, ketika itu, kini, itu, ini ataupun ini, itu. Jadi ini semua akan mengalami perubahan. Ini contoh mengalami perubahan jika kita menukar cakap ajuk kepada cakap pindah ataupun cakap pindah kepada cakap ajuk. Yang ketiga, nama penutur pula biasanya akan ditukar menjadi saya lah. Okay, contohnya saya, contohnya Swili kita tukar kepada saya, atau nama gelaran atau kata-kata nama yang sesuai. Contohnya macam untuk Sultan, Better, kan, Baginda, ikutlah mana kesesuaiannya. Patik, hamba, semua pelajar kena tahulah kata ganti nama ataupun gelaran ini. Dan yang keempat, nama pendengar ditukar menjadi kamu. Contohnya Aiman, tukar kepada kamu, atau nama gelaran kata ganti nama yang sesuai. Baiklah, sekarang kita lihat ya, untuk meningkatkan kefahaman pelajar, kita akan melihat contoh-contoh yang telah cikgu sediakan ini. Jadi untuk cakap ajuk tadi cikgu sudah jelaskan maklumat, diikuti dengan kata kerja, diikuti dengan penutur dan diikuti kepada pendengar. Di contoh ayat pertama, contoh ayat cakap pindah, Puan Zania berpesan kepada suaminya agar memandu kereta dengan berhemah untuk mengelakkan kemalangan jalan raya. Jadi contoh ayat cakap ajuknya, abang, ayat abang ni lah panggilan lah atau penggelaran ya bagi seorang biasanya lah isteri panggil suaminya abang lah. Kamu nak tulis boleh, tak tulis pun tak mengapa. Abang, pandulah kereta dengan berhemah untuk mengelakkan kemalangan jalan raya. Ini maklumat. Diikuti dengan kata kerja. Puan Zania penutur kepada suaminya lah pendengar. Jadi ayatnya
Abang pandulah kereta dengan berhemah untuk mengelakkan kemalangan jalan raya, kata Puan Zania kepada suaminya. Contoh yang kedua. Cikgu Wadi bertanya kepada Kumaresan tentang sebab dia datang lambat ke kelas tuition. Jadi ini ialah ayat apa bertanya kan. Jadi ini ialah ayat tanya. Jadi kamu kena tulis dalam bentuk ayat tanya lah. Kalau dia tanya sebab tadi apa bagi ayat tanya? Okey, betul ya. Jadi ayatnya mengapa kamu, okey, Kumaresan kita sudah tukar kepada kamu. Mengapa kamu datang lambat ke kelas tuition? Ya, jadi tanda soal lah sebab ni kata ayat tanya kan. Tanya Cikgu Wadi kepada Kumaresan. Seterusnya contoh yang ketiga. Suzana mengaduh kerana kakinya sakit tersepak batu itu. Jadi mengaduh merupakan tadi kita dah lihat ya, ialah ayat seruan kan. Jadi aduh sakitnya kakiku tersepak batu ini, kata Suzana. Kata Suzana lah sebab Suzana tak cakap dengan sesiapa, cakap seorang, jadi kata Suzana. Jadi itu kita sudah tukar kepada ini. Contoh yang keempat. Cikgu Adam meminta pertolongan ketua kelas untuk membawa buku-buku latihan ini ke bilik guru. Jadi untuk ayat contoh cakap ajuknya, tolong ni sebab Cikgu Adam ni minta pertolongan kan. Jadi tolong bawa buku-buku latihan itu ke bilik guru. Jadi buku-buku latihan ini kita tukar kepada itu ke bilik guru. Jadi kata kerjanya penuturnya Cikgu Adam dan kepada ketua kelas. Jadi ayatnya tolong bawa buku-buku latihan itu ke bilik guru, kata Cikgu Adam kepada ketua kelas. Baiklah, untuk latihan menukarkan ayat cakap pindah kepada ayat cakap ajuk, cikgu telah sediakan 4 ayat cakap pindah. Jadi pelajar boleh menggunakan tips mudah yang telah cikgu sediakan, iaitu maklumat, kata kerja, penutur dan kepada pendengar. Jadi pelajar boleh buat latihan untuk menukar ayat yang pertama, iaitu Puan Roziana memberitahu pemandu Grab bahawa dia ingin pergi ke Taman Selasih. Jadi apakah ayat cakap ajuknya? Okey, betul. Saya ingin pergi ke Taman Selasih, kata Puan Roziana kepada pemandu Grab. Jadi Puan Roziana kita telah tukar kepada saya. Yang kedua, Dr. Kamal berpesan kepada Pak Daud supaya mengambil ubat pada waktunya supaya cepat sembuh. Jadi ayat cakap ajuknya bagaimana? Bagus ya. Okey, Pak Cik ataupun Pak Daud perlu mengambil ubat pada waktunya supaya cepat sembuh, kata Dr. Kamal kepada Pak Daud. Okay, yang ketiga, Abang Razak berkata kepada ayah bahawa dia hendak bekerja sebagai klasikapan untuk melihat dunia luar. Bagus. Saya hendak bekerja sebagai klasikapan untuk melihat dunia luar, ayah, kata Abang Razak kepada ayah. Jadi ayah di sini boleh tulis ataupun boleh tidak tulislah sebab ini ialah kata sapaan bagi Abang Razak ni sebab dia cakap dengan ayah kan. Jadi saya hendak bekerja sebagai klasikapan untuk melihat dunia luar, ayah, kata Abang Razak. Ataupun kamu boleh letak di depan juga. Ayah, saya hendak bekerja sebagai klasikapan untuk melihat dunia luar. Puan boleh juga. Ataupun, saya hendak bekerja sebagai klasikapan untuk melihat dunia luar, kata Abang Razak kepada ayah. Jadi ketiga-tiganya kalau betul, baguslah. Maksudnya pelajar sudah boleh fahamlah bagaimana cara nak menukar ayat cakap pindah kepada ayat cakap ajuk. Jadi untuk yang seterusnya, yang keempat, dengan perasaan kehairanan, Halim memberitahu Suzy bahawa dia tiba awal ke kelas muzik. Dengan perasaan kehairanan, Halim memberitahu Suzy bahawa dia tiba awal ke kelas muzik. Jadi kita tukarkan dalam bentuk ayat cakap ajuk. Okey, betul. Awal kamu tiba ke kelas muzik, kata Halim kepada Suzy.
Jadi cikgu harap pelajar sudah boleh fahamlah menggunakan tips mudah untuk menukar ayat cakap pindah kepada ayat cakap ajuk. Jadi cikgu telah sediakan latihan tambahan untuk para pelajar buat di rumah ataupun di dalam kelas bersama dengan guru ataupun dengan rakan-rakan. Latihan pengukuhan, tukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah. Yang pertama, tukarkan cakap ajuk di bawah kepada cakap pindah. Yang pertama, cuaca pada hari ini semakin panas kerana berlakunya penipisan lapisan ozon, kata cikgu geografi itu. Yang kedua, ibu berkata kepada kakak, ayah kamu telah dimasukkan ke wad kerana serangan jantung. Yang ketiga, di mana kamu membeli baju yang cantik ini? Tanya Diana kepada Farah. Yang keempat, saya mengamanahkan kamu untuk menjaga semua harta saya sehingga Aiman mencapai usia 18 tahun, kata Datuk Hisham kepada peguamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, baca petikan di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat cakap ajuk yang bergaris kepada ayat cakap pindah tanpa mengubah maksud asalnya. Jadi ini adalah petikan. Saya perhatikan awak selalu mengantuk di dalam kelas, kata Lawrence kepada Haikal. Sebenarnya saya tidak cukup tidur pada waktu malam, jelas Haikal. Apa yang awak lakukan pada setiap malam hingga mengganggu pembelajaran di dalam kelas? Tanya Lauren lagi. Saya menonton filem di televisyen sehingga larut malam, kata Haikal. Awak sepatutnya mengurangkan amalan kurang sihat ini dan tidur secukupnya, kata Lawrence. Baiklah Lawrence, saya akan ikut nasihat awak, kata Haikal. Jadi ayat yang bergaris iaitu saya perhatikan awak selalu mengantuk di dalam kelas, kata Lawrence kepada Haikal. Yang kedua, saya menonton filem di televisyen sehingga larut malam, kata Haikal. Dan yang ketiga, baiklah Lawrence, saya akan ikut nasihat awak, kata Haikal. Jadi 3 ayat ini kamu perlu tukarkan kepada ayat cakap pindah tanpa mengubah maksud asal. Jadi pelajar boleh ikut tips yang telah cikgu ajar sebelum ini. Berikut pula merupakan latihan pengukuhan, menukarkan ayat cakap pindah kepada cakap ajuk. Yang pertama, tukarkan cakap pindah di bawah kepada cakap ajuk. Yang pertama, ayah melarang adik keluar bermain bola di padang selagi dia tidak menyiapkan kerja sekolahnya. Yang kedua, Datin Mazna menjemput tetamunya supaya menikmati juadah yang disediakannya. Yang ketiga, Asmida memohon maaf daripada ibunya sambil memaklumkan bahawa dia akan pulang lewat pada hari itu kerana menjalani latihan sukan. Yang keempat, Zaima telah mengucapkan tahniah kepada Tiara kerana telah berjaya terpilih untuk mewakili negara dalam program pertukaran pelajar ke Jepun. Yang kedua, baca petikan di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat cakap pindah yang bergaris kepada ayat cakap ajuk tanpa mengubah maksud asalnya. Pertama, Razak memberitahu kepada Gopinath bahawa bidang keusahawanan wajar diterokai oleh golongan remaja. Razak berkata lagi bahawa remaja tidak seharusnya melepaskan peluang ini. Gopinath bersetuju dengan pendapat Razak dan menambah bahawa bidang keusahawanan ini dapat mendidik remaja menjadi lebih berdaya kreatif. Razak seterusnya menyatakan bahawa remaja yang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi juga boleh menceburi bidang tersebut. Gopinath memaklumkan kepada Razak bahawa dia juga berminat untuk menceburi bidang keusahawanan ini setelah tamat persekolahan kelak. Dan ayat yang terakhir, Razak memuji tindakan Gopinath sambil mendoakan agar cita-cita rakannya itu tercapai. Jadi ayat yang perlu ditukarkan, yang pertama, Razak memberitahu kepada Gopinath bahawa bidang keusahawanan wajar diterokai oleh golongan remaja. Ayat yang kedua, Gopinath bersetuju dengan pendapat Razak dan menambah bahawa bidang keusahawanan ini dapat mendidik remaja menjadi lebih berdaya kreatif. Dan yang ketiga,
Gua Minat memaklumkan kepada Razak bahawa dia juga berminat untuk menceburi bidang keusahawanan ini setelah tamat persekolahan kelak. Jadi, pelajar perlu menukarkan ayat cakap pindah yang bergaris tu kepada ayat cakap ajuk tanpa mengubah maksud asalnya. Jadi, pelajar boleh berbincanglah bersama dengan guru ataupun rakan-rakan di dalam kelas. Jadi bagaimana para pelajar semua? Cikgu amat berharap para pelajar sudah faham bagaimana cara nak menukar cakap ajuk kepada cakap pindah ataupun cakap pindah kepada cakap ajuk. Jadi jangan lupa ya untuk like, share dan juga subscribe video pendidikan ini kerana sokongan anda semua merupakan sumber inspirasi cikgu untuk menghasilkan video yang lebih menarik lagi. Jadi sekian, terima kasih.